Bermakna hak ni dia kata, Sayyidina Ali kata ni, tentulah tidak secara langsung. Ada orang lain cerita. Siapa orang lain tu? Kalau selagi tak boleh rakyat, tak boleh pakai. Hadis ni tergantung. Itu mengikut kaedah hadis ni. Tak boleh pakai. Situ sah sebab lemah dia. Bila hadis itu munqati', maka itu salah satu sebab dhaif lah. So, yang keduanya, kalau dalam hadis ini dikemukakan juga oleh Baihaqi dan lain-lain. Dalam riwayat Baihaqi itu ada beberapa orang perawi lagi, yang mana perawi-perawi itu majhul. Di sini dalam riwayat Abu Daud ni ada Ibnu Lahiyah dan Yahya bin Azhar. Ini kedua-duanya dhaif. Mana ulama mengatakan dhaif. Imam Abu Daud cuba dah tu. Dia nak bui sokongan lah juga. Kita kata nak bui hujah. Biar kira-kiranya orang boleh pakai. Sebab Ibnu Lahiyah ni, Abdullah Ibnu Lahiyah ni, semua orang tak saya pakai. Dhaif semua. Sebab tu Imam Abu Daud mari dua orang untuk guru kepada Ibnu Wahab, iaitu Ibnu Lahiyah dan Yahya bin Azhar. Dua orang, bukan Ibnu Lahiyah seorang. Kalau Ibnu Lahiyah seorang tak erat. Dua orang pun tak erat juga. Sebab apa? Yahya bin Azhar ni pun tak kuat juga. Maka jadi dhaif lah. Bila perawi dia dhaif, hadis tu dengan sedikit dhaif lah. Gitu je kaedah dia. Mudah je. Dalam kitab mana-mana pun tak cara. Walaupun kitab tu orang panggil sahih pun, kalau perawi tu dhaif, tak lagi dah. Lepas tu mana ada kan? Itu syukur. Itu dari segi hak kebanyakan, maksud dia sahih tu hak kebanyakannya, bukan makna semua, bukan makna semua. Sebab itulah hadis Bukhari itu sendiri pun ada orang kritik, walaupun hak jumhur ulama kebanyakan mengatakan sahih belaka, tapi semua kata begitu. Walaupun ada yang mengatakan semua sepakat, itu secara borong, mudah-mudah. Tidak. Kaedah tetap kaedah. Ulama-ulama yang pegang kaedah, tak kira Muslim ke, Bukhari ke, tengok perawi dia. Gitu. Memanglah ada didapati, maknanya hadis-hadis yang dhaif dari segi sanad dia, dari segi mata dia, walaupun khilaf, tak caralah khilaf tu, tapi ada lah. Dan orang hak kata tak kuat tu sebab apa? Sebab salah satunya perawi lah. Gitu. Ada beberapa orang majhul ni. Begitu juga Ammar bin Sa'id. Ini juga termasuk dalam orang majhul mengikut ulama-ulama hadis ni, majhul. Lepas tu dia hadis dhaif ni, dia bukan sekadar dhaif gitu. Ulama-ulama hadis ni dia kaji satu sanad, yang kedua dia tengok memanglah ada sama. Kalau orang kata hadis dhaif ni, isi dia tu tak berapa nak boleh pegang, tak kemah. Kalau kita gatung situ pendek ke angin kuat dah, terbang pas kita. Kalau air derah, kita nak pegang hal tu, hanyut pas kita. Sebab tu dia tak sih. Misalnya kita tengok dalam hal ni, berapa Nabi SAW larang aku semaya di perkuburan, dan larang di bumi Babil. Perkuburan tu tak apalah, di Babil tu, di bumi Babil ni negeri lah, tempat lah. Ni pun ada lagi dalam Iraq, sampai bila-bila pun ada. Pas orang yang duduk situ tak boleh semaya kah? Lagu tu nak main usaha tubik daripada bandar tu, jauh benar lah tu, kena bawa kereta lagi. Tak boleh semaya. Apa makna? Sedangkan semaya dalam Quran, dalam hadis sebut mana-mana masuk waktu semaya. Ainama adrakatkumus salah fasallu. Mana-mana masuk waktu, kamu semaya situ. Tu hadis hak sahih. Hak lebih kuat lagi, canggah dengan hak sahih. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana-mana kamu berada, kamu duduk mana-mana, ngadap kepada Baitullah, ke mana-mana. Daripada mana-mana saja, ainama. Mana-mana saja. Tak ada kecuali bumi Babil ni kau tak boleh. Oh ni, tak ada. Canggah dengan Quran, canggah dengan hadis.
Itu sifat hadis dhaif tu. Tidak praktikal. Jadi seseorang kalau orang duduk sini, dia tak boleh semaya tu lagu mana? Tak boleh semaya. Kalau lagu tu senang untuk lepas semaya duduk situ. Ataupun kalau tidak lepas pun katakanlah. Tidak lepas, tak ada siapa pun kata lepas. Menyusahkan pula pergi nak keluar daripada kawasan tu. Lepas tu kalau tempat tu jadi bandar besar, sesak pula lagu mana? Menyusahkan. Apakah maksudnya tak sewi orang duduk situ ke lagu mana? Kalau tak sewi duduk, ayat tu kan? Nah. Ini tidak. Itu maknanya hadis ini bercanggah dengan hadis yang lebih kuat. Dan dia bercanggah dengan perintah semaya di mana-mana. Sedangkan sini dia tak saya semaya. Kepada hak lalu supaya Sayyidina Ali nak pergi tempat lain tu boleh lah. Tapi kalau hak duduk situ, itu satu perkara. Perkara yang kedua, ulama-ulama mengatakan maksud dianya iaitu jangan duduk tempat tu. Kalau boleh tak usah buat rumah situ lah, tak usah beli tanah situ lah, tak usah duduk situ. Sebab tempat tu tempat yang kurang molek. Kurang molek. Bukan makna semaya tak usah, bukan makna terlepas semaya tu daripada seseorang, tak perlu semaya dah. Bukan bermakna dia perlu pergi keluar untuk semaya sebab semaya situ tak usah, tidak. Tetapi maksud Nabi SAW supaya tidak duduk situ. Sebab apabila duduk situ dia akan jadi semaya situ. Tak usah duduk lain. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga, dia kata maksudnya Nabi SAW sebut di sini ini khusus untuk Sayyidina Ali ni. Bukan untuk orang lain. Sebab itu Sayyidina Ali kata, kekasihku alaihi salam, Nabi SAW telah berkata, telah melarang aku, bukan melarang kita. Tu butir tu. Melarang aku, bukan melarang kita. Umat ni tak, melarang dia. Apa larang dia nya pula? Apa khususnya? Khusus dengan dia tak apa. Larang dia. Kalau kita kata khusus dengan dia, apa yang larang khusus dengan dia? Ulama-ulama mengatakan ini isyarat daripada Nabi SAW secara halus. Tetapi Nabi SAW kerap kali dia tidak ceritakan hak ni hak termasuk di dalam qada takwini Tuhan. Qada takwini Allah SWT dia tidak sebut. Dia tak sebut. Walaupun mungkin Allah SWT bagi tahu kepada dia orang ni nak mati kena tikai. Dia tak ayat. Nak mati ke mana-mana mati. Dia tak ayat. Orang ni gini-gini akan berlaku gini-gini. Dia tidak ayat sebab tu memang takdir Tuhan akan berlaku. Tetapi dia ada isyarat. Jangan pergi ke sana tu. Isyaratnya jangan kamu berpindah, kamu pergi ke sana. Memang Sayyidina Ali pindah apa? Daripada Madinah dia lah yang bawa Darul Khilafah tu, dia pergi ke Kufah. Kufah tu setanah lah dengan Iraqnya, dekatlah dengan Babil itu. Nabi SAW seseolahnya isyarat dah. Tapi pada masa tu orang tak nampak. Orang kemudian dia nampak ni, mendengung. Oh, begitu maksud dia. Sebab itulah yang Abdullah bin Salam tu larang dah Sayyidina Ali. Dia kata jangan. Tak usah buat pergi, tak usah pindah lah. Biar ibu negeri ni biar Madinah semua. Tak usah. Dia kata kalau mu pergi juga, pindah juga, ibu negara Islam ni tidak akan kembali dah ke Madinah sampai bila-bila. Sampai ke ni betul lagi. Abdullah bin Salam, sahabat yang asalnya maknanya orang rahib Yahudi lah, rahib Yahudi, alim Yahudi, masuk dalam Islam alim pula dia. Betul lagi sampai ke ni. Kalau sekarang ni Arab Saudi, bukan ibu negeri dia Madinah, Riyadh. Hak sebelum-sebelum ni tidak jadi ibu negara dah. Lepas pada Sayyidina Ali, Muawiyah naik di Syam, Dimashq yang menjadi ibu negara Islam. Hak lain naik pula, lain Baghdad ke apa? Abbasiyah, Baghdad pusat. Di Spanyol, Cordova, dan banyak lagi tempat-tempat lain. Suku Madinah tak ada, tak balik sampai ke ni, sampai ke zaman kita tak balik. Betul hak Abdullah bin Salam kata. Dan seseorangnya Nabi SAW mengisyarat dah ni, jangan larang pergi sembahyang, mana larang pergi duduk lah. Tiba-tiba Sayyidina Ali pergi juga. Apa-apa tu ayat tu kan sebenarnya kata saat ni lah takdir tu hadah. Kalau nak mengelak belakang, lepas sama kalau lagu tu. Lepas tu tak matilah orang tu. Mati betul lah juga kalau ayat habis pun. Mu tak sagi situ sebab orang nak bunuh.
tak apalah aku